أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr, insya-Allah. Kita dah sampai ayat yang ke-8 yang ke-8. Jadi surah Al-Hasyr ini dan juga dinamakan surah Bani Nadir, yang menceritakan bagaimana kehebatan Islam, kekuatan Islam sehingga boleh mengusir orang-orang Yahudi di tempat yang boleh dikatakan tempat asal mereka. Mereka lebih dahulu mendiami Madinah dan mereka menguasai Madinah, menguasai ekonomi Madinah. Tapi sebab mereka tak beriman kepada Allah, akhirnya mereka diusir oleh Allah dalam keadaan mereka hina. Walaupun mereka penduduk asal di Madinah. Maksud asal tu ialah lebih awal, lebih dahulu daripada Nabi dan para sahabat. Kenapa mereka lebih lama tinggal di Madinah, menguasai keadaan dan ekonomi, tapi akhirnya mereka diusir dalam keadaan hina? Sebab Islam kuat. Bila orang Islam beramal dengan ajaran Islam, beramal dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, maka Islam akan menjadi kuat walaupun bilangannya tak ramai, walaupun mereka baru dalam tempat itu ataupun negara itu, walaupun ekonomi mereka tidak kuat. Tapi kalau mereka kuat akidah, kuat tawakal kepada Allah, kuat amalan mereka, dan mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran, maka mereka dapat mengalahkan musuh walaupun musuh tu jauh lebih kuat, lebih hebat ekonominya dan sebagainya. Jadi pengajaran, kita tengok ayat sebelum ini, apa dia pengajarannya? Setelah Allah bagi tahu Bani Nadir dihalau, maka mereka meninggalkan harta rampasan, dan Allah bagi tahu pembahagian harta rampasan yang dinamakan Al-Fai'. Al-Fai' iaitu harta rampasan yang dirampas daripada orang kafir tanpa berlaku peperangan, tanpa berlaku pertumpahan darah. Maka pembahagiannya tidak sama dengan harta rampasan yang berlaku peperangan, yang dinamakan Al-Ghanimah. Jadi Al-Fai' ini dibagi kepada, semuanya dibagi kepada mereka yang tak terlibat dengan peperangan. Sebab yang terlibat dengan tak berlaku peperangan pun, jadi harta Al-Fai' ini dibagi pada Allah, dibagi pada Rasul. Maksud bagi pada Allah ialah Allah tidak berhajat pada harta rampasan, tapi bagi pada Allah makna bagi pada orang yang Allah perintahkan kita bagi pada mereka sebab mereka layak, iaitu orang miskin, untuk kerja dakwah dan sebagainya. Bagi pada Rasul, bagi pada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Kenapa diwajibkan harta Al-Fai' dibagi pada golongan-golongan marhain? Sebab kalau tak diberi harta rampasan ini kepada orang-orang yang miskin, maka harta ini akhirnya akan berlega di tangan orang kaya sahaja. Dan itu adalah tidak adil. Bahkan itu adalah sistem kapitalis. Harta hanya berlega sekitar orang kaya, tak sampai kepada orang miskin. Jadi Islam ni nak supaya konsepnya ialah harta tu biarlah berlega dan dirasai oleh semua orang. Orang kaya pun rasa, orang miskin pun rasa. Sebab tu Allah sebut la yakuna dulatan bainal aghnia, supaya harta itu tidak hanya berlega
berpusing sekitar al-aghnia, orang kaya sahaja. Kemudian Allah bagi penegasan, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dihukumkan oleh Rasulullah, wajib kamu ambil. Kalau hati kamu tak puas, maka ingatlah, ini adalah hukuman keputusan daripada Allah. Dan bertakwalah. Kemudian Allah bagi, antara orang miskin yang berhak dapat harta al-fai' dalam ayat yang ke-8 ialah al-fuqara al-muhajirin. Tengok Allah nak puji golongan yang terbaik. Manusia yang terbaik. Ya Allah puji siapa? Orang fakir. Kalau kita perasan, kalau kita baca Quran dan kita tadabbur, tak jumpa ayat yang Allah puji orang kaya. Tidak ada ayat yang Allah puji orang kaya. Yang ada ayat yang Allah cela orang kaya. Seperti Allah mencela Qarun, Allah mencela orang yang ada kuasa seperti Fir'aun, seperti Namrus. Allah mencela orang yang ada 2 kebun. Juga dalam surah Al-Qalam, Allah mencela orang yang ada kebun yang banyak tapi tidak beri pada orang miskin. Jadi kalau kita perhati, dalam Al-Quran tak ada ayat yang Allah puji orang kaya. Tapi banyak ayat yang Allah puji orang miskin. Antaranya ayat yang kita belajar ni, ayat 8. Lil fuqara, Allah puji. Bagi orang-orang, harta rampasan al-fai' itu untuk siapa? Untuk siapa? Al-fuqara. Tapi bukan semua orang fakir terpuji. Bukan semua orang fakir terpuji. Maka Allah sebut sifat-sifat orang fakir yang terpuji. Apa dia? Al-muhajirin, yang berhijrah. Ini saya tak ulas kelebihan berhijrah. Kenapa orang fakir ni terpuji sedangkan dia tak ada harta? Orang masyarakat umum menganggap orang fakir ni hina sebab miskin, sebab tak ada harta, meminta-minta. Tapi Quran memuliakan orang fakir. Orang fakir yang macam mana ni? Kita ambil pengajaran. Yang pertama, al-muhajirin. Orang yang fakir tapi berhijrah kerana Allah. Yang asalnya mereka ada harta, asalnya ada sebagian mereka kaya. Tapi sebab hijrah untuk menyebarkan agama Allah, bukan kerana nafsu, bukan nak mengkayakan harta, tapi nak menegakkan agama Allah, maka akhirnya mereka terpaksa meninggalkan harta, mengorbankan kesenangan, sehingga mereka menjadi fakir. Jadi fakir yang pertama, sifat pertama yang Allah puji ialah fakir yang meninggalkan harta demi untuk berhijrah kerana Allah. Jadi hijrah kerana Allah, walaupun terpaksa meninggalkan harta, adalah satu amalan yang sangat terpuji. Sebab itulah lawan dia, kalau tak berhijrah, dalam keadaan perlu berhijrah tapi tak berhijrah, apa hukum dia? Hukumnya ialah neraka Jahannam. Cuba buka surah An-Nisa. Buka surah An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa ayat 97. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Ni kita ambil pengajaran, tadabbur dan ambil pengajaran. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Siapa ni? Orang Mekah yang tak nak berhijrah. Sebab apa tak nak berhijrah? Sebab tak nak tinggalkan harta. Cinta harta lebih daripada cinta hijrah. Lebih daripada cinta pada Allah dan Rasul. Maka apa akibatnya? Allah kata orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim. Mereka zalim pada diri sendiri. Kenapa? Qalu fi ma kuntum. Mereka bertanya pada mereka, apa pasal kamu ni? Kenapa kamu tak berhijrah sampai mati di Mekah? Maka mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang yang mustad'afin, orang yang lemah di atas muka bumi. Itu bukan sebab, itu alasan. Sebenarnya mereka cintakan harta. Orang fakir yang Allah puji tinggalkan harta kerana cinta pada Allah, kerana cinta hijrah kepada Allah dan Rasul.
Jadi mereka buat alasan sebab kami lemah, kami tak mampu berhijrah. Maka mereka bertanya kepada mereka lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah tu luas? Bumi Allah ni bukan Mekah aja, luas lagi. Wasi'ah, luas. Fatuhajiru fiha, maka hijrahlah. Tinggal ke harta demi untuk cinta Allah, demi untuk menyempurnakan ibadat kamu dan agama kamu. Hijrahlah, bumi Allah luas. Jangan duduk satu tempat. Bila satu tempat susah nak beribadat, susah nak berdakwah, tak bebas, wajib kamu tinggal harta demi kerana agama. Sebab kamu dicipta untuk beribadat kepada Allah, bukan untuk kumpul harta. Kemudian faulaika, tengok balasan orang yang tak berhijrah. Sebab itulah bila hijrah Allah puji generasi terbaik, manusia terbaik. Bila tak hijrah, Allah kata apa? Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Apa dosa mereka? Wasa'at masirah, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Apa dosa mereka ni? Mereka diberi amaran bahawa mereka akan dimasuk dalam neraka jahannam. Apa dosa mereka? Tidak berhijrah. Apa dosa mereka? Cintakan harta lebih daripada cintakan Allah. Mereka kaya, tapi Allah cela mereka. Bahkan Allah kata tempat mereka adalah neraka jahannam. Kecuali ayat seterusnya Allah kata, orang yang tak berhijrah kerana betul-betul lemah. Orang tua, wanita, kanak-kanak, sakit dan sebagainya. Itu dimaafkan. Tapi kalau kamu sihat, ada harta, ada kekuatan, tapi tak nak berhijrah sebab apa? Sayang ke harta. Maka tempat kamu neraka jahannam. Dan Allah bagi tahu ayat ke-100. Cuba tengok ayat ke-100. Kelebihan berhijrah. Sehingga Allah puji orang fakir yang berhijrah. Apa kelebihan berhijrah? Ayat ke-100 surah An-Nisa. Wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Bukan untuk cari duit, bukan untuk berniaga, bukan untuk selamatkan harta benda dan anak isteri, bukan. Tapi berhijrah fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah sehingga mereka jadi fakir. Maka Allah bagi jaminan, berita gembira. Apa dia? Yajid fil ardi muraghaman katsira. Orang yang berhijrah kerana Allah ni, dia akan dapati di atas muka bumi di mana-mana sahaja muraghaman katsira. Kesenangan, keluasan, kemudahan, keberkatan katsira yang sangat banyak. Tengok. Yang tak nak hijrah sayang pada harta, tapi hidupnya sempit walaupun harta banyak. Yang berhijrah Allah janjikan apa? Walaupun terpaksa meninggalkan harta, walaupun Allah panggil dia fakir, tapi dia dapati di Madinah muraghaman katsiran wasa'ah. Kemudian Allah beritahu lagi, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa yang berhijrah daripada rumahnya kerana Allah, kerana Rasul, summa yudrikhul maut, kemudian dia mati tengah jalan. Sebelum sampai Madinah dia mati. Apa dia dapat? Harta dah habis tinggal kat Mekah, dirampas oleh orang musyrikin. Kemudian tak sampai pula ke Madinah. Apa dia dapat? Allah kata apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah catat sebagai pahala orang yang berhijrah walaupun tak sempat sampai ke Madinah. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Tengok nilai orang yang beriman, nilai para sahabat. Langsung tidak ada dalam hati mereka cinta tanah air, cintakan harta, cintakan keluarga bila bertemu dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Okey, saya nak sebut satu lagi ayat yang Allah puji orang fakir. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 283. Surah Al-Baqarah ayat 283. Sorry, 273. Surah Al-Baqarah ayat 273. Tengok Allah puji orang fakir ni.
Ini pengajaran untuk orang yang berada, yang kononnya dia rasa dia kaya. Cuba baca Quran, cuba tadabbur. Yang Allah puji siapa? Bukan kita nak merendahkan orang kaya, tapi ambil pengajaran. Yang Allah puji ialah orang yang ada sifat-sifat ni. Kalau kamu kaya tapi tidak ada sifat ni, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini Allah puji pula orang fakir. Lil fuqara, Allah sebut. Duit sedekah ni, duit infak ni untuk siapa? Untuk orang fakir. Orang fakir yang mana ni? Ni sifat. Bukan semua fakir terpuji, tapi fakir yang ada sifat ni. Kalau ayat surah Al-Hasyr, fakir yang berhijrah kerana Allah. Fakir yang mencari redha Allah. Lebih daripada kepuasan diri. Yang ni pula Allah kata, bagi orang fakir, sedekah. Fakir yang mana? Allazina usiru fi sabilillah. Yang mereka ni terkepung ataupun dikawal oleh sifat untuk pergi berjuang, berjihad pada jalan Allah. Jadi mereka ni tahan diri mereka untuk apa? Usiru makna mereka ditahan oleh kehendak mereka untuk berjuang fi sabilillah. Maksudnya mereka bersedia bila-bila masa untuk diseru berjihad fi sabilillah. Dia fakir, tapi dia nak korbankan diri dia, nyawa dia untuk Allah. Harta tak ada. Tapi ada satu lagi yang paling mahal dalam dirinya, iaitu nyawa. Maka orang fakir ini korbankan diri dia fi sabilillah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tak mampu nak bekerja di atas muka bumi. Mungkin sebab tua, mungkin sebab sakit. Mereka tak mampu nak bekerja. Jadi mereka wakafkan diri mereka untuk fi sabilillah. Satu, sifat mereka bersedia untuk berdakwah, berkorban, berjihad fi sabilillah. Yang kedua, mereka tak mampu bekerja sebab sakit ataupun tua ataupun cacat. Yang ketiga, sifat orang fakir ni ialah yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang jahil, orang yang tak faham, anggap mereka ni macam orang kaya. Apa maksud dia? Mereka berjahat daripada berminta-minta. Maknanya sifat beza orang fakir zaman Nabi dengan fakir sekarang ialah, kalau kita tengok orang fakir sekarang daripada jauh kita dah tahu ini orang fakir, orang miskin. Meminta cara pakaian kan. Tapi orang fakir di zaman Nabi tak nampak. Yang tak nampak ni siapa? Orang yang jahil lah. Orang jahil tengok, ni tak nampak miskin. Sebab dia tak meminta. Muka dia ke, bahasa dia ke, tak nampak dia berhajat pada orang. Dia hanya berhajat pada Allah. Okey, 3 kan. Yang keempat, ta'rifuhum bisimahum. Tapi orang yang, tadi Allah kata yang tak kenal orang fakir ni, yang nampak orang fakir macam orang kaya siapa? Yang nampak orang fakir macam orang kaya siapa? Orang jahil. Tapi orang yang ada ilmu, orang yang faham agama, dia boleh kenal. Dia ni walaupun nampak macam orang kaya, dia fakir. Sebab tu Allah kata ta'rifuhum bisimahum. Orang yang tak jahil, dia boleh faham bahawa ni cara bahasa dia, memek muka dia, sebenarnya dia adalah orang fakir. Dan sifat orang fakir yang Allah puji lagi, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tak meminta pada manusia. Sama ada tak minta langsung ataupun tak minta berkali-kali. Minta sekali orang tak bagi sudah. Tak macam sekarang kan, orang miskin dia minta berkali-kali sampai kadang-kadang dia marah pada kita bila kita tak bagi. Okey. Tengok Allah puji orang fakir. Yang apa ni? Yang faham agama walaupun miskin, fakir bukan masalah bagi mereka. Sebab apa? Bagi mereka, kalau mereka taat pada Allah, kalau mereka berhijrah kerana Allah, kalau mereka bersedia untuk berjihad bila-bila masa, itu golongan yang dipuji oleh Allah. Tak ada masalah. Dan cuba bayangkan, pengajaran besar untuk kita apa dia? Beza tak orang fakir zaman Nabi dengan orang fakir zaman kita? Beza tak? Beza. Apa perbezaannya? Orang fakir zaman Nabi, Allah puji. Kenapa Allah puji? Sebab mereka, hidup mereka untuk Allah. Mereka tak meminta. Mereka bergantung pada Allah.
Jadi kefakiran mereka tak menghalang untuk mereka berdakwah. Kefakiran mereka tak menghalang untuk mereka berjihad fi sabilillah. Sebab apa? Sebab mereka faham agama. Kenapa mereka faham agama? Kenapa orang fakir zaman Nabi dipuji, diangkat? Sebab mereka faham agama. Kenapa mereka faham agama? Sebab Subhanallah. Sebab Rasulullah sebagai murabbi sentiasa mendampingi mereka. Rasulullah, rahmat Rasulullah yang ada dalam hati Rasulullah sentiasa bersama orang fakir. Bahkan Allah perintah kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi. Hendaklah kamu sabar duduk bersama orang fakir. Yang mana ni? Yang sentiasa berdoa, beribadat kepada Allah pagi dan petang. Orang fakir macam ni kamu kena sabar dan duduk bersama mereka. Jadi sebab Nabi dan para sahabat sentiasa mendampingi orang fakir. Sebab tu orang fakir di zaman Nabi mulia. Okey, sekarang orang fakir di zaman kita, di mana-mana orang pandang hina. Dahlah miskin harta, miskin agama, jahil pula. Kenapa soalannya? Kenapa? Masalah besar orang fakir. Dahlah fakir harta. Tambah lagi musibah paling besar, fakir ilmu, fakir agama. Kenapa mereka fakir agama? Di mana orang-orang yang berilmu dengan orang fakir ni? Berapa ramai orang yang berilmu, ustaz-ustaz, ulama yang selalu pergi ziarah dan mengajar orang fakir? Berapa ramai? Orang fakir ada di luar sana, di luar bandar, di kawasan pedalaman. Berapa ramai orang yang berilmu? Ustaz-ustaz, penceramah yang hebat-hebat, yang popular, yang pergi jumpa orang fakir, jumpa orang miskin. Bukan setakat bagi bantuan, tapi bagi ilmu pada mereka. Berapa ramai? Tak ada. Kalau ada pun beberapa orang dan tidak sentiasa, tidak konsisten, tidak istiqamah. Bermusim. Kadang-kadang bila dia rasa free, dia pergi. Subhanallah. Nabi dan para sahabat setiap hari duduk bersama orang miskin. Sehingga kan ahli sufah duduk di masjid Nabi sentiasa dengan tazkirah Nabi. Yang bantu makanan, bagi tempat satu hal. Tapi yang paling besar, yang paling penting ialah mereka membantu orang miskin dari segi kefahaman agama. Sebab itulah Allah puji mereka sebab mereka faham agama. Kefakiran tak menghalang untuk mereka menjadi umat yang terbaik. Allah kata, lil fuqara'il muhajirin. Orang fakir yang berhijrah. Fakir bukan kehinaan. Tapi bila fakir tak faham agama, itu satu kehinaan. Jadi ambillah pengajaran untuk saya dan semua. Berapa ramai ratus ribu, mungkin juta-juta orang fakir di luar sana, miskin harta, miskin agama dan tak dipandang oleh sesiapa pun. Kenapa? Sebab mereka jahil agama. Kenapa jahil agama? Sebab orang yang berilmu tak menyantuni mereka. Mereka tak boleh jemput orang ustaz-ustaz sebab mereka tak ada duit. Ustaz pula tak pergi sebab tak diberi duit. Tapi berapa ramai yang ustaz sanggup pergi luar negara, berceramah rata-riti di luar negara. Tempat apa? Bukan tempat orang miskin. Tempat pelajar-pelajar yang memang dah boleh akses untuk ambil ilmu dan belajar agama di mana-mana. Tapi ustaz tempat tu dia pergi. Kadang-kadang ambil cuti 1 minggu, duduk bersama bukan orang miskin. Duduk di hotel, makan sedap. Yang miskin kat kampung, di kawasan pedalaman, berpuluh tahun, bahkan ramai yang dah mati dalam kejahilan. Kenapa kamu tak pergi? Ini yang menyambut Maulidin Nabi. Apa yang kamu buat terhadap orang miskin? Yang orang miskin zaman Nabi dipuji oleh Allah, diangkat oleh Allah. Sebab Nabi dan para sahabat sentiasa menyantuni mereka. Sentiasa menjaga, bukan setakat makan minum mereka, menjaga iman mereka. Jadi berapa ramai penceramah ustaz-ustaz yang ikut sunnah Nabi ni, duduk bersama orang miskin, sabar, ajar mereka walaupun tak diberi duit, walaupun tak dapat pulangan duniawi. Tapi berapa ramai yang sanggup? Ustaz semakin ramai, penceramah tumbuh macam cendawan, tapi tak sampai juga tempat orang miskin. Dan mereka mendakwa, mereka cintakan Rasul. Mereka menyambut Maulidul Rasul. Mereka pakai logo capal Nabi. Mereka hidup dengan senang, dengan mewah. Tapi yang miskin di luar sana tetap miskin harta dan lagi dahsyat ialah miskin agama.
Jadi ambillah pengajaran. Allah puji orang fakir sebab mereka berilmu. Mereka didampingi oleh Nabi dan para sahabat. Maka jadilah orang miskin di kawasan kita, di negara kita, orang miskin yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada nilai di sisi Allah, iaitu bagilah ilmu pada mereka. Pergilah setiap minggu, setiap bulan. Jangan pergi bermusim. Mereka ilmu lebih mereka hajati daripada makanan. Kalau makanan mereka perlu makan 3 kali sehari, itu hanya untuk menyelamatkan fizikal mereka. Tapi ilmu, iman, mereka perlu bukan 3 kali sehari. Mereka perlu setiap saat. Sebab iman ini sentiasa turun naik. Iman sentiasa berbolak-balik. Mereka sangat-sangat memerlukan bantuan, panduan daripada ulama, daripada orang yang berilmu setiap masa. Jangan tunggu kita ada waktu free, dah habis program di Kuala Lumpur, barulah kita nak santuni orang miskin. Sehingga dah ramai yang mati dalam keadaan jahil. Okey? Dan, saya nak sebut satu lagi. Poin yang pertama, Allah memuji orang miskin dalam Quran sebab apa? Sebab mereka beriman. Sebab mereka berilmu. Kenapa mereka beriman? Kenapa mereka berilmu? Sebab Nabi dan para sahabat sentiasa mendampingi mereka. Sentiasa meraih mereka. Kemudian, Allah juga mencela dalam Al-Quran orang yang tidak mempedulikan orang miskin. Berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah mencela. Siapa ni yang tak mempeduli orang miskin? Orang kaya. Siapa yang tak mempeduli orang miskin? Orang yang berilmu. Sehingga Allah kata, yukazzibu biddin. Inilah pendusta agama. Siapa? Fazalika yadu'ul yatim. Yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong untuk beri makan pada orang miskin. Inilah yukazzibu biddin. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Muddassir, antara sebab manusia masuk neraka ialah sebab dia la yahuddu ala ta'amil miskin. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu dihumbang ke dalam neraka saqar? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Sebab kami tak salat. Sebab kedua apa dia? Walam naku nut'imul miskin. Sebab dulu kami tak bagi makan, tak peduli pada orang miskin. Penyebab masuk neraka. Siapa yang tak bagi ni? Pastilah orang yang berduit, pastilah orang yang kaya, pastilah orang yang berilmu. Dan dalam surah, banyak lagi surah Al-Fajr, Allah mengatakan, kalla balla tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu bukan orang yang mulia. Sebab kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu juga tidak mulia sebenarnya, walaupun kamu mempunyai harta yang banyak. Sebab kamu tidak memberi makan ataupun mendorong untuk beri makan pada orang miskin. Jadi ambil pengajaran sempena dengan, tak apalah kita nak sambut Maulid Nabi, tak apa, sambutlah. Tapi apa guna kita sambut, tapi kita tak buat pun apa yang Nabi buat. Kita tak cinta pun apa yang Nabi cinta. Nanti kita akan baca ayat seterusnya. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Tengok doa Nabi. Ya Allah, aku mohon pada engkau supaya aku dapat melakukan al-khairat, kebaikan. Wa tarkil munkarat. Dan aku mohon pada engkau supaya dapat meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga pada wa hubbal masakin. Aku mohon pada engkau ya Allah, biarlah aku dapat cinta pada orang miskin. Cinta pada miskin adalah cinta pada Nabi. Cinta pada orang miskin adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi berdoa. Berapa ramai yang kaya tapi tak rasa cinta pada orang miskin. Kalau kita cinta pada orang miskin, apa kita buat? Apa kita korbankan? Masa kita, duit kita, tenaga kita untuk orang miskin sebagai bukti kita cinta pada mereka. Kalau sekadar ucapan saja, itu bukan cinta. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, jadilah hati aku cinta pada orang miskin. Kenapa kena cinta pada orang miskin? Sebab Allah cinta. Allah puji orang miskin, orang fakir dalam Al-Quran. Maka wajib kita cinta siapa yang Allah cinta. Okey, habis ini golongan pertama yang Allah puji. Kalau kita tengok surah At-Taubah, kita tadabbur, kita sambung ayat seterusnya. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100.
Surah At-Taubah ayat 100 kan? Was-sabiqunal awwalun minal satu minal muhajirin. Yang kedua wal ansar. Yang ketiga wal lazina ittaba'uhum bi ihsan. Tengok Allah puji dalam surah At-Taubah orang-orang yang sabiqun, yang mendahului. Siapa ni? Siapa orang yang Allah puji dan Allah rakam dalam Al-Quran? Orang-orang yang mendahului memeluk Islam, beramal dengan Islam dan menyebarkan Islam di kalangan yang awal. Siapa? Yang pertama Muhajirin. Kita dah bincangkan ayat 8. Kemudian yang kedua wal ansar, golongan Ansar, ayat hari ini. Yang ketiga wallazina tamu bi ihsan, ayat yang ke-10. Jadi hari ini kita masuk golongan kedua, golongan yang Allah puji ya. Siapa orang Ansar? Wallazina, dan orang-orang yang tabawwa'u. Apa makna tabawwa'u? Ada dalam Quran faba'u bighadabin minallah. Kan? Ba'u makna raja'u. Mereka kembali kepada Allah bighadab, dengan kemurkaan. Siapa ni? Orang Yahudi. Dan ada juga dalam hadis kan, Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Siapa yang mendusta kepada Rasul dengan sengaja, maka tabawwa daripada ba'u. Apa makna tabawwa? Menempati ataupun mendiami. Jadi di sini makna apa? Dan orang-orang yang mereka mendiami, menempati, adar, yang mereka mendiami, adar apa dah? Dar negeri, Darul Ihsan, Darul Naim. Tapi apa maksud negeri ni? Negeri apa ni? Madinah. Madinah. Cuma Madinah tu nama baru. Sebelum Nabi berhijrah nama dia apa? Yathrib. Sekarang kita tak boleh panggil Yathrib sebab Nabi dah tukar nama. Dia adalah Madinah. Jadi orang-orang yang mendiami Madinah, siapa? Inilah Ansar. Kemudian kenapa mereka termasuk golongan yang dipuji oleh Allah? Sehingga Allah kata kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik yang tak akan berulang sampai kiamat. Adakah sebab mereka duduk kat Madinah? Bukan. Sebabnya ialah wal iman. Wal iman, dan kalau nak terjemah ni tengok bahasa Al-Quran. Kalau nak terjemah ikut harfiah. Dan orang-orang yang mereka mendiami negeri Madinah dan mendiami iman. Rumah ataupun negeri boleh kita diami. Tapi kalau iman, boleh tak kita diami iman? Tak boleh. Jadi kenapa Allah kata mendiami iman? Seolah iman tu macam rumah. Yalah kenapa? Sebab tu Allah kata apa? Wallazina tabawwa'ud dar wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tapi tak ada orang-orang beriman. Yang ada orang yang mendiami negeri Madinah dan mendiami iman. Boleh faham? Allah nak bagi tahu iman yang ada pada orang Ansar ni seolah macam rumah dia. Teguh. Macam rumah tu milik dia. Dia tak akan pergi ke mana. Begitulah iman dalam hati orang Ansar, duduk kat dalam hati dia lah. Okey? Jadi kelebihan orang Ansar sebab apa? Sebab duduk Madinah? Bukan. Ni, sebab iman. Dan iman tu di mana? Fi qulu, dalam min qablihim, dari sebelum mereka. Min betul ni, min qablihim dari sebelum mereka. Sebelum siapa ni? Bila sebut sebelum mereka, sebelum siapa?
Ya, sebelum orang Muhajirin. Mana orang Ansar ni beriman bila? Masa orang Muhajirin datang ke ataupun sebelum? Sebelum lagi. Hasil dakwah siapa? PU. Hasil dakwah siapa? PU. Siapa? Siapa pendakwah tu? Dah dapat juara dalam pertandingan PU. Pencetus ummah. Ya Allah. Siapa duta pertama yang Nabi hantar berdakwah ke Madinah? Mana Abu Bakar pula? Ini macam mana nak berdepan dengan Dajjal ni? Maklumat asas pun tak tahu, ha? Ha? Yalah, siapa? Bukan. Bila sebut kaya je Osman bin Affan. Ha? Dia asalnya pemuda yang kaya kat Mekah, tapi bila berhijrah miskin. Mus'ab bin, nak sebut dah tapi lupa. Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Tengok. Asal orang kaya kan, tapi dia dipuji oleh Allah dan diangkat oleh Nabi sebagai pendakwah. Masa dia kaya ke masa dia miskin? Masa dia miskin. Itu pengajarannya apa? Nak jadi pendakwah, nak korbankan, nak jadi orang yang menyebarkan agama Allah, kena korbankan harta. Kena korbankan harta. Jadi, asalnya orang kaya, pakaian dia mewah. Katanya lah. Bila pakai minyak wangi je, orang daripada jauh, bau minyak wangi dia orang tahu dah siapa pemiliknya. Walaupun belum tengok tuannya. Sebab dia terlalu kaya. Tapi bila dia masuk Islam, pakaian dia macam mana? Sehingga Nabi tengok dia menangis. Nabi menangis. Ya Allah. Dulu mewah, kereta Porsche, BM. Tapi sekarang naik basikal buruk je. Nabi menangis. Ya Allah. Apa yang mengubah kamu ni? Yang mengubah Mus'ab bin Umair ialah Islam. Bila masuk Islam dalam hati dia, harta apa semua tak ada nilai. Dan bila dia hantar berdakwah ke Madinah, apa dia buat di Madinah? Tak ada satu pun rumah di Madinah melainkan dia sampai dan dia sampaikan mesej dakwah. Dan akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud. Mati syahid. Dan masa dia mati, pakaian yang dia pakai tak cukup untuk menutupi badan dia. Daripada kaya pakaian beralmari, tengok-tengok masa mati, satu pakaian pun tak cukup untuk menutupi jenazahnya. Tutup ke atas, terbuka ke bawah. Tutup ke bawah, terbuka ke atas. Siapa ni? Yang asalnya orang kaya. Mus'ab bin Umair. Okey? Jadi orang Ansar beriman sebelum orang berhijrah, orang Muhajirin sampai, hasil dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Cuba tengok mana-mana PU tu. Mana-mana PU yang popular apa semua keluar TV kan. Berapa ramai dia santuni orang miskin di kampung di kawasan pedalaman. Kalau dia pergi, Alhamdulillah. Pergilah ramai-ramai. Jangan kata, saya dah pergi. Berapa kali sekali? Lepas tu dah pergi tak? Dah. Tak ada dah. Tak. Pergi dan pergi dan pergi sampai bila-bila. Okey. Tengok, apa lagi sifat orang Ansar yang Allah puji? Satu, beriman. Yang kedua, yuhibbuna. Mereka cinta. Cinta siapa ni? Man hajara. Orang yang berhijrah ilaihim, kepada mereka. Siapa? Orang Mekah. Orang Mekah ni bila sampai ke Madinah, miskin ke kaya? Miskin. Okey. Jadi apa kelebihan orang Ansar ni? Apa kelebihan orang Ansar sehingga Allah kata, Allah puji dan Allah kata inilah sabiqunal awwalun. Apa kelebihan dia? Jadi cinta pada orang benda biasa. Tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa pada? Kita cinta pada orang kan? Cinta pada mak bapak, cinta pada isteri, cinta pada suami, cinta pada kawan, cinta pada ustaz. Biasa. Tapi yang cinta orang Ansar yang luar biasa beda.
Dia cinta pada orang yang datang sehelai sepinggan dan miskin. Bila dah miskin, apa makna tu? Cinta dia akan salam. Cinta dia akan menyebabkan dia akan korbankan. Mesti ada pengorbanan. Sebab apa? Orang yang datang ni tak ada tempat tinggal, tak ada pekerjaan, dan ada yang tak ada isteri. Mesti ada pengorbanan tak? Ini cinta luar biasa. Iaitu cinta orang miskin. Boleh? Kalau pendatang, bukan pendatang lah. Nanti jadi isu pula kan. Orang yang berhijrah ni datang kaya-kaya kan. Orang Ansar pun cinta. Luar biasa ke biasa? Apa pula luar biasa? Biasalah. Orang daripada Bangladesh datang ke kampung kita, duduk kampung kita, tapi dia kaya, dia bawa harta macam-macam. Suka ke benci? Sukalah. Okey, orang Bangladesh kan datang berhijrah, kosong, duit 1 sen pun tak ada. Nak minta tumpang tinggal, nak minta cari kerja, dan datang ke rumah kita. Kita suka, kita tengok. Itu cinta diri tu. Takut pada virus sampai tak cinta pada orang miskin. Boleh faham? Dan nak beritahu apa? Tabiat manusia, dia cinta, tapi pada siapa? Yang kaya, yang dia ada kepentingan. Tapi ini cinta luar biasa. Cinta orang yang bukan sahabat, bukan kawan, bukan saudara mara, dan fakir miskin, tak ada kerja, tak ada rumah. Oh, luar biasa. Dan cinta ni lahir daripada apa? Jiwa yang ikhlas. Tak, jawapan daripada dalam ayat. Cinta kepada orang fakir yang berhijrah kerana Allah. Lahir daripada apa? Ni. Jadi pengajarannya apa? Kalau betul kamu beriman, tanda beriman mesti cinta pada orang yang hijrah kerana Allah, walaupun dia miskin. Kalau kamu ada iman. Kalau kamu tak cinta pada orang miskin yang beriman, sebenarnya kamu tak beriman. Ini hasil iman, hasil iman. Betul tak? Berapa ramai yang mengaku beriman tapi tak suka pada orang beriman. Sebenarnya dia tak beriman. Okey. Saya suka ustaz. Kenapa? Ustaz tu suka bawa saya pergi luar negeri. Itu bukan cinta. Ustaz tu ada kereta. Ustaz tu lalu jamu makan. Itu bukan cinta. Okey. Berapa dah sifat? 1, 2. Yang ketiga, wala yajiduna, dan mereka tidak yajiduna, mereka tidak mendapati, wajada, fi sudurihim, dalam hati-hati mereka, hajah ni makna apa? Bukan. Hajah di sini maksud dia ialah dengki. Dengki kepada apa ni? Mimma, dari apa yang mereka diberi. Dengki apa ni? Sifat yang ketiga orang Ansar, mereka tidak ada sedikit pun dengki dari apa yang diberi oleh mereka. Diberi kepada siapa? Muhajirin. Apa yang diberi pada orang Muhajirin? Harta. Harta yang mana ni? Tak. Rampasan daripada Bani Nadir. Kan pembahagian dia untuk orang miskin, untuk kaum kerabat kan, untuk Ibnu Sabil. Tapi orang miskin siapa? Lil fuqara al muhajirin. Jadi Nabi tak bagi pada orang Ansar. Maka apa sifat orang Ansar? Tidak ada dengki. Boleh faham? Kita macam kita lah, sama-sama duduk kelas kan, dan semua-semua berhajatkan. Tiba-tiba saya bagi duit pada Epa 100, pada Diha 200,
Dan Fadil Syakir saya tak bagi. Apa perasaan? Itu mulut itu. Mesti ada rasa kan? Betul tak? Belum lagi beriman. Kalau beriman hasil dia apa dia? Langsung tak ada dengki. Walaupun kemucaknya apa? Wa yu'siruna. Ini sifat yang ketiga, tidak ada dengki. Yang keempat, wa yu'siruna, dan mereka mengutamakan ala anfusihim, atas, dalam braket mereka mengutamakan muhajirin, ala anfusihim, atas diri mereka. Mereka lebihkan. Dia panggil apa ni? Ini sifat akhlak yang terbaik, yang nombor satu. Akhlak yang nombor satu, akhlak orang beriman apa dia? Isar. Apa makna isar? Kalau ada orang, ada siapa yang ada sifat isar, memang hebat. Isar ialah melebihkan orang. Nanti tak habis lagi. Melebihkan orang walaupun adalah bihim, walau kana, dengan mereka itu khasasah mana? Fakir. Apa maksud? Bila orang Ansar ni, bila Nabi bagi harta rampasan kepada orang Muhajirin, pertama orang Ansar tak dengki, kan? Dan kemucaknya, walaupun mereka sendiri fakir, mana mereka betul-betul berhajat, tiba-tiba Nabi bagi orang Ansar saja, orang Muhajirin saja, mereka tetap tak dengki. Ini kemuncak dia. Kalau kita bagi pada orang dalam keadaan kita tak berhajat, luar biasa tak? Luar biasa ke tak? Tak. Saya ada 100,000, lepas tu bagi pada orang miskin 1,000, kan? Saya bagi dalam keadaan saya berhajat tak 1,000? Tak, kan? Itu bukan luar biasa. Tapi saya ada 1,000 sahaja dan saya bagi 1,000 pada orang miskin, itu luar biasa. Boleh? Ada lagi tak orang zaman kita sekarang ni? Dia tengah lapar, ada nasi kat depan dia, tiba-tiba datang orang miskin, dia berhajat pada nasi, dia ambil nasi tu, dia bagi pada orang miskin dan dia tak makan. Ada tak sekarang? Kat mana ni? Jangan cakap tanpa fakta. Jarang jumpa, mana ada lah. Pernah jumpa tak? Siapa? Kat mana ni? Mana? Itu jangan cakap. Kalau tak ada fakta, jangan cakap. Kalau ada betul-betul, luar biasa. Sebab apa? Sebab dia lapar ni. Tengah nak makan, tiba-tiba orang datang, dia bagi makanan dia. Dan dia sanggup itu sangat-sangat luar biasa. Boleh? Yang sekarang, dia tak berhajat pun. Dia tak berhajat pada harta dia. Sebab banyak sangat. Itu pun dia tak bagi. Simpan. Betul? Tengok orang miskin, berapa ramai ni. Semalam saya dapat berita daripada Sempurna, tempat yang kita selalu bantu. Ada rumah yang orang selalu kita bantu tu dah roboh dah. Kita dah lulus, Ghulam Ad-Dakwah dah lulus untuk bagi bantuan dan baiki rumah dia. Tapi sebab PKP tak boleh nak pergi, tak boleh nak hantar barang. Tengok-tengok dapat gambar rumah dia roboh. Ya Allah. Saya rasa macam bersalah aja. Kita duduk rumah senang, makan minum dengan anak isteri, kan? Bilik air pun selesa besar, tapi dia, dapur dia, bilik air dia roboh. Kan? Kita duduk kat situ senang. Kita makna tidak ada rahmat. Okey? Jadi sifat yang terbaik ialah apa dia? Isar. Ini kena hafal ni. Berlaku zaman Nabi, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih. Ada seorang lelaki pergi jumpa Rasulullah dan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad asabani al-juhdu." Aku ditimpa kelaparan. Aku ditimpa kesusahan. Jadi boleh tak bantu? Bila dia adu pada Nabi, apa yang Nabi buat? Yang pertama,
Nabi buat yang Nabi pergi cari makanan dalam rumah dia sendiri. Nabi tak pas ke Baitul Mal. Nabi tak pas pada Abu Bakar yang banyak harta kan. Nabi sendiri berebut untuk membantu lelaki itu. Jadi setelah Nabi cari rumah isteri-isterinya yang 9, semua tak ada makanan. Subhanallah. Rumah siapa ni tak ada makanan? Rumah Rasulullah. Orang yang terbaik di sisi Allah. Orang yang paling Allah cinta. Rumah ketua negara. Rumah Presiden Madinah. Tak ada makanan. Rumah mana ni? Semua rumah dia tak ada makanan. Untuk apa? Bukan untuk diri dia. Tapi untuk bagi pada orang lapar. Bila dah tak ada makanan kat rumahnya, Nabi pun tawarkan kepada sahabat. Orang Ansar. Siapa yang nak bantu orang yang sedang kelaparan? Terus angkat tangan seorang zaman. Orang Ansar. Ana ya Rasulullah. Tanpa dia berfikir panjang. Dan tanpa dia cek kat rumah dia ada makanan ke tak. Terus dia angkat tangan. Sebab apa? Nak berebut pahala. Ni, nak berebut apa ni? Ni, Allah puji ni. Orang Ansar yang mendahulukan orang lain walaupun dia susah. Allah puji makna darjah yang tertinggi. Dia pun bawa balik ke rumah dia dan beritahu pada isteri dia, ini tetamu Rasulullah yang lapar. Jadi hidanglah apa yang ada kat rumah. Apa jawapan isterinya? Isteri dia kata pada suaminya, rumah kita tak ada makanan kecuali untuk anak-anak je. Susu anak kan? Makan anak je. Jadi nak bagi apa pada tetamu? Apa jawab lelaki ni? Dia kata, okey, kamu buat apa saja supaya anak-anak kita tidur. Buat olok-olok masak ke, dia dengar tengah masak, sambil-sambil tu dia tertidur. Buatlah apa supaya anak tidur. Yang kedua, padamkan lampu. Kemudian, bawa makanan anak tu dekat dengan tetamu ni. Dan kamu buat makan macam orang sedang makan. Supaya apa? Masa tetamu makan, dia rasa kamu pun makan. Padahal tuan rumah tak makan, anak pun dah tidur. Boleh faham? Maknanya, yang bagi makan pada tetamu, orang miskin ke orang kaya? Miskin. Dan orang yang berhajat ke orang tak berhajat? Dia berhajat pada makanan. Kemudian pagi besok, jumpa Rasulullah. Rasulullah jumpa dua orang ni, suami isteri. Rasulullah kata apa? Apa yang kamu buat semalam? Telah turun ayat Al-Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Turun ayat Quran memuji perbuatan kamu semalam. Mana benda ni betul-betul berlaku. Ya Allah, berapa ramai sekarang ada kan? Susah nak cari. Kenapa mereka sanggup buat macam tu? Walaupun dia miskin, walaupun dia berhajat. Sebab iman. Iman menjadikan mereka semua ni. Tapi sekarang ada tak orang miskin buat macam tu? Tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada iman. Orang kaya yang tak berhajat pun tak bantu orang miskin. Sebab apa? Sebab tidak ada iman. Berapa ramai yang belajar, yang pergi masjid, tapi imannya tidak ada sifat isar. Tidak ada. Okey. Kemudian Allah kata, وَمَنْ يُوقَشُحَ نَفْسَهُ. Dan siapa yang yuqa apa dia? Daripada wiqayah, dipelihara syuha. Syuha ni sama dengan al-bukhlu. Asyuha sama dengan al-bukhlu. Apa makna bukhlu? Bakhil. Apa beza? Ada ulama kata syuha dengan bukhlu sama. Ada ulama kata berbeza. Apa bezanya? Kalau bukhlu ni, dia kedekut. Nak bagi apa yang dia miliki. Itu bakhil. Kalau syuha, dia bukan setakat tak bagi yang dia miliki. Dia tamak yang kat tangan orang. Itu syuha. Boleh faham? Maknanya syuha ni, bukan setakat dia kedekut. Tapi dia tamak lagi. Nak lagi. Yang mana? Yang orang punya. Itu syuha. Orang kita bila kedekut dia panggil haji bakhil. Tapi kalau dia tamak pada orang lain, jangan panggil haji bakhil. Panggil haji syuha. Haji syuha. Okey, Allah kata apa? Siapa yang dipelihara? Dipelihara apa ni? Syuha. Jiwa yang kedekut.
Maknanya jiwa kedekut dia dipelihara, ditahan. Maka apa kebaikannya? Faulaika, maka itulah mereka yang muflihun. Yang muflihun apa dia? Berjaya. Apa makna berjaya? Semua orang nak berjaya kan, tapi berjaya dalam Quran lain. Berjaya di sisi Allah lain, berjaya di sisi manusia lain. Orang pergi sekolah nak berjaya, tapi berjaya dalam peperiksaan. Orang bekerja nak berjaya, apa? Naik pangkat, naik gaji kan. Okey, kejayaan dalam Quran apa maksud dia? Dia mesti ada dua unsur, baru dipanggil al-falah. Saya dah sebut Saya ingat dah sebut yang 10 kali dah. Siapa ingat? Apa makna al-falah? Al-falah mesti ada dua unsur, barulah dipanggil muflihun. Siapa ingat? Syuha, bukan syuha. Jangan salah eja. Syuh. Bukan ha. Al-falah mesti ada dua. Al-falah ataupun al-muflihun mesti ada dua. Satu, selamat dari yang dibenci. Yang kedua, berjaya mendapat yang disukai. Kan? Manusia ada dua je. Satu yang dia benci, yang kedua yang dia suka. Betul kan? Okey, apa yang manusia suka dalam hidup ni? Okey, apa yang orang beriman suka dalam hidup? Tak, orang beriman. Yang paling orang beriman suka pada? Syurga lah. Itulah kemuncak. Kadang-kadang dia kata dia suka beramal soleh. Berapa ramai yang beramal soleh tapi masuk neraka? Dia suka pergi Mekah. Berapa ramai yang pergi Mekah haji mardud? Berapa ramai yang dia suka salat? Berapa ramai yang salat Allah kata fawailun? Jadi kemuncak al-falah ialah dia selamat daripada yang dia benci. Yang paling kita benci, neraka lah. Panas matahari pun kita tak suka. Kipas padam pun tak suka. Neraka. Jadi kalau selamat daripada neraka, kemudian dapat masuk syurga. Itulah al-muflihun. Jadi Allah nak beritahu, kalau saya tanya soalan, apa ciri-ciri orang yang berjaya? Semua nak berjaya kan? Okey, apa ciri-cirinya? Yalah, maksud berjaya tu selamat daripada neraka dan masuk syurga. Tapi apa ciri-ciri untuk selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga? Satu, beriman. Kena balik pada sifat ni. Satu, beriman. Yang kedua? Sayang kepada orang yang berjihad kerana Allah, berhijrah kerana Allah, walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin. Yang ketiga? Jangan ada rasa dengki. Tengok orang tu rumah besar, kereta besar, kita pun dengki. Kita tak akan berjaya. Kecuali ada dua tempat kan yang kita boleh dengki. Kalau nak dengki, Nabi izinkan. Tapi dalam dua tempat sahaja. Dengki sebenar apa makna? Kita bercita-cita supaya nikmat orang tu hilang, ataupun nikmat yang ada pada dia pindah pada kita kan. Itu dengki. Tapi dalam Islam dibolehkan kita dengki. Dengki apa dia? Pertama, Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dua. Pertama, orang yang selalu membaca Quran, mentadabbur, mengajar siang dan malam. Kita pun dengki. Dengki apa? Supaya ilmu hilang pada dia. Tak. Dengki jadi macam dia. Itu dengki yang terpuji. Yang kedua, orang yang ada harta tapi dia sedekah bila? Dia sedekah subuh? Bukan. Sedekah bulan Ramadan? Bukan. Siang dan malam.
kita pun dengki nak jadi macam dia. Boleh. Selain pada tu haram kita dengki. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata la yajtami' asy-syuhha wal iman. Tengok. Cuba terjemah, ini hadis sahih. La yajtami'. Tidak akan berhimpun, berkumpul. Asy-syuhha, kedekut, dan iman. Boleh faham? Makna apa? Kalau dia ada syuhha, tak ada iman dalam hati dia. Kalau dia iman, syuhha mesti hilang. Boleh faham? Ni. Bila dia ada iman, syuhha tak ada. Dengki, hajah pun tak ada. Boleh? Berapa ramai orang Islam yang dengki kan? Dengki orang tu kaya, dengki orang tu anak cerdik, dengki apa ni? Ini dia cantik. Itu bukan dengki, itu perasaan. Dengki orang tu ilmu banyak, dengki orang tu student dia ramai, dengki orang tu dapat gaji besar. Ya Allah, berapa ramai. Siapa ni? Orang Islam sendiri. Sebenarnya dia tak beriman lagi. Sebab iman dengan dengki bercanggah. Dia tak boleh duduk satu tempat. Okey? Kemudian yang ketiga, sifat apa? Mengutamakan isar. Orang lain lebih pada diri dia. Walaupun diri dia, susahnya. Berapa ramai yang korbankan masa rehat dia untuk bantu orang miskin. Kenapa? Inilah waktu kamu rehat. Kenapa kamu pergi bantu orang miskin? Itu isar. Bila berbeza pula, kenapa tak boleh pergi bantu orang miskin? Tak, ini je peluang untuk aku berehat. Mana dia? Bukan isar. Itu utamakan diri. Dan kemuncaknya apa? Tidak ada sifat, barulah dipanggil al-muflihun. Satu ayat je. Bunyi satu ayat, tapi nak amalkan agak-agak ambil masa berapa lama ni? Apa dia? Mungkin setahun kita tak boleh ada sifat ni. Betul? Satu ayat je. Sebab itulah diriwayatkan, ada kata Umar, ada kata Ibnu Umar, dia tadabbur surah Baqarah 8 tahun. Kenapa sampai 8 tahun? Sebab nak faham bukan susah, tapi nak amalkan. Ni, bukan mudah ni nak buang sifat dengki, nak ambil sifat isar, utama ke orang, bukan mudah. Bukan mudah. Jadi beruntunglah orang tadabbur satu ayat tapi berubah akhlaknya. Dan rugilah orang tadabbur 30 juzuk tapi masih ada dengki. Okey? Dan sifat golongan ketiga ni, orang yang mengikuti orang Ansar dan Muhajirin. Dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi sifat, maka tiga golongan adalah orang berjaya. Jadi golongan ketiga Allah hurai dalam ayat ke-10, kita sambung. Kita sambung minggu depan insya-Allah.